Okey. Dan topik-topik yang saya akan sentuh merupakan topik-topik yang wajib semua orang full mark. Okey, untuk malam ni alhamdulillah kalau ikutkan kita nampak ramai, tapi saya rasa ini campur dengan pelajar tingkatan 4. Okey, tahniah pelajar tingkatan 4 yang join. Sebab pelajar tingkatan 4 naik je sekolah ni pun kita ada peperiksaan akhir tahun. Okey, jadi ni akan jadi sebagai punya revision lah. Sebab bila saya dah sentuh tajuk ini, maksudnya saya tak akan sentuh dah tajuk ini selepas ini. Okey, untuk pelajar form 5, okey, mungkin di antara kamu ramai yang masih belum tahu awak punya keputusan. Kan? Dapat berapa ADMAT untuk trial. Okey. Jadi keputusan sangat menakutkan. Takut sangat-sangat. Kalau ada harimau kat depan pun tak takut dengan harimau. Takut dengan tengok keputusan korang. Okey. Okey, jadi kita sama-sama berusaha kita ambil masa yang ada ni, okay, sebab cuti dilanjutkan. Sepatutnya kita dah mula kelas tambahan setiap petang insyaAllah di sekolah untuk subjek-subjek nanti dibagi jadual lah termasuk hari Sabtu. Tapi bila cuti dipanjangkan, jadi saya fikir saya perlu buat yang ini. Okay, so kita akan mulakan dengan bacaan doa. Hari ni saya nak Faiz baca doa. Faiz? Sebab saya nampak Faiz kat sini. Boleh? Ya, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, alhamdulillah. Okay, kita doakan. Okay, ada kot dah saudara mara korang ke yang dilanda musibah banjir supaya diorang kuat dan sabar dengan ujian yang Allah berikan. Dan pada kawan korang, Akram 4A dan Amjad adik-beradik. Akram baru negatif COVID, Amjad sedang positif COVID bersama mak dan abang dia. Okay, so kita doakan mereka kuat dengan ujian yang Allah bagi. Sebab awak ingat, ujian yang Allah turunkan adalah bererti Allah tu sayang dekat kamu. Dia ingat kamu, sebab tu dia dibagi ujian. Macam tu juga dengan korang lah. Saya sayang korang. Sebab tu saya ingat korang, tiba-tiba rasa nak buat kelas malam ni. So, saya buat. Okay, so tahniahlah pada yang join. Okay, jadi untuk malam ni kita akan bermula dengan tajuk nombor indeks. Okay, nombor indeks ni, okay, mungkin ada yang kata, alah tahu je nak buat. Tapi sebenarnya masa trial baru ni, pelajar tingkatan 5, saya rasalah purata tak ada yang full mark untuk nombor indeks. Okay. Saya pesan betul-betul di sini. Saya tahu kertas 1 ramai yang masih jam dekat kertas 1. Tak apa, biarlah jam kertas 1, kertas 2 mesti fokus okey. Tapi sebenarnya kertas 1 dengan kertas 2 tak jauh beza daripada kalau berbanding dengan dulu. Dulu memang sangat berbeza. Kertas 1 25 soalan, kemudian soalan pendek-pendek. Sekarang kertas 1 15 soalan. Soalan pun panjang macam kertas 2. Bezanya kertas 1 ada 2 bahagian, kertas 2 ada 3 bahagian. Macam tu. Okey, cuma untuk kertas 2 kita masih lagi boleh target mana tajuk yang kita nak skor. Macam tu. Okey, iaitu tajuk yang kita wajib skor adalah tajuk nombor indeks. Jadi dalam peperiksaan nanti, tolong. Ini saya dah tengok sendiri pelajar tingkatan 5 yang trial hari tu. Bila dia jawab periksa, dia gelabah pergi nak jawab soalan nombor 1 dululah. Nak jawab soalan tu inilah. Degil tak nak dengar apa yang saya cakap. Tolong jawab nombor indeks dulu. Sebab kebanyakan pelajar dia akan tengok, oh soalan ni panjang. Ada soalan yang panjang tapi macam boleh buat. Jadi dia nak cuba buat yang itu dulu. Jangan. Tolong jawab dulu nombor indeks. Tolong jawab dulu tajuk-tajuk yang saya dah share dalam grup. Iaitu nombor indeks, linear programming ataupun pengaturcaraan linear, ataupun solution triangle iaitu penyelesaian segitiga. Ini bahagian C. Jawabnya 2 je soalan kena jawab. Kamu diberi 4 soalan. Jawab 2. Tapi saya nak kamu ready dengan 3 topik.
Okey. Kenapa linear programming saya galakkan kamu jawab? Sebab tajuk itu ada dalam matematik. Jadi kalau ditanya dalam matematik, so maksudnya awak belajar satu tajuk untuk menjawab dua subjek. Jadi itu lebih menguntungkan kamu. Segitiga mudah, tapi sekiranya segitiga dia buat dalam 3 dimensi atau segitiga itu dimasukkan dalam bulatan. Okey, jadi dekat situ pelajar dia dah lupa hukum-hukum segi empat kitaran kan yang dalam bulatan. Jadi dia dah lupa yang itu. So sebab tu ready dengan linear programming. Okey, atau pengaturcaraan linear. 3 topik, lepas tu topik seterusnya yang wajib kamu kuasai adalah linear law, hukum linear. Dah 4 topik. Okey, dah 4 topik. Okey, 4 topik ni tapi kalau full mark baru dapat 30 markah. Kenapa 30 markah? Sebab bahagian C tadi dia akan ambil markah tertinggi untuk 2 soalan sahaja. Okey. Kemudian apa topik seterusnya? Okey, dah 4 tadi. Kita untuk pelajar tingkatan 5, saya nak awak tengok tajuk probability distribution, taburan kebarangkalian. Taburan kebarangkalian. Then vektor. Vektor kita harap dia tak keluarlah. Ada satu soalan trial negeri, dia keluar dia cerita kilometer-kilometer. Dia guna arah mata angin ke utara, ke barat. Dekat situ yang pelajar lupa. Utara mana, barat mana dia dah lupa. Menyebabkan dia tak boleh lakarkan gambar di situ. Okey. Kemudian tajuk apa? Saya harap kamu take note ya, yang ini maksudnya wajib. Wajib okey dengan tajuk-tajuk ini. Kalau kamu rasa tak okey, pastikan kamu okey. Buatlah apa cara. Okey, saya sentiasa on WhatsApp, sentiasa on Telegram. Tanyalah dalam grup tu. Okey. Kemudian tadi vektor sudah. Tajuk persamaan, sistem persamaan. Sistem persamaan iaitu yang ada 3 unknown. 3 unknown, 3 persamaan. 3, contohnya dia bagi X, Y, Z. Okey, itu dia katakan 3 unknown dengan 3 equation. Kemudian, dia akan juga keluarkan mungkin persamaan linear dan bukan linear. Atau dia bagi situation, you keluarkan dia punya persamaan. Tajuk itu kamu kena okey. Okey, sebab itu akan ada dalam kertas 2. Tingkatan 5, tengok tajuk pengamiran. Walaupun pengamiran tu nampak susah, biasanya kita dah tahu dah pattern-pattern soalan. Jadi untuk program pecutan akhir ini, saya akan fokus pada tajuk-tajuk yang saya dah sebut. Okey, saya dah share dalam grup tajuk yang kita nak bincang hari ini iaitu nombor indeks. Okey, index number. Jadi saya harap tak apa, siapa tak print pun tak ada masalah, boleh je awak tengok apa yang saya akan share. Kemudian nanti pastikan soalan-soalan yang saya share nanti semua orang wajib buat. Okey, semua orang wajib buat. Okey, dan pastikan awak boleh buat. Okey. Jadi, ini kita punya program panitia lah ya. Okey, jadi dekat sini sebenarnya merupakan soalan-soalan daripada trial negeri. Okey, trial negeri. Jadi dekat sini kalau awak tengok kita ada soalan Terengganu. Okey, kita ada soalan. Okey, ni bagi sini jap ni dia ke bawah. Ni ada skema sekali. Kali ni saya dah susun. Saya dah susun dengan skema sekali. Sebab apa? Saya tahu di antara kamu dah macam tak cukup masa. Memang bukannya macam. Memang tak cukup masa. Jadi, kamu boleh refer pada skema. Macam mana nak jawab. Okey, ini soalan daripada negeri Terengganu. Kemudian kita tengok dekat sini, seterusnya ni, alamak, ni soalan mana ya? Alamak, saya dah terdelete pula. Okey, jap ya. Okey, ni tadi dia lanjutan dari atas ni lah, Terengganu punya. Dia suruh kamu cari nilai X, Y dan Z. Apakah X, Y, Z? So, awak tengok dekat sini, ni dia punya soalan. Alamak, jap ya. Ini bagi sini ke? Ya. Ni soalan dia macam ni. Ini soalan nombor 2.
Muka surat 2. Jadi ini untuk soalan negeri Terengganu. So saya tunjuk dulu, go through dulu pada soalan-soalan. Nanti saya akan bincangkan beberapa soalan yang wajib kamu kuasai. Okey, ini soalan negeri Sabah. Kalau awak tengok negeri Sabah, dia bagi dia punya pemberat dalam carta bar. Yang tadi nampak Terengganu pun dalam carta bar. Dua negeri dah gunakan carta bar. Okey. Cuma tadi kalau awak tengok Terengganu dia dah bagi indeks harga. Dia bagi indeks harga dengan pemberat. Tapi harga tak ada. Kalau awak tengok kat sini, dia melibatkan tahun 2016 dan tahun 2020. Bila dia melibatkan tahun 2016 dan tahun 2020, sepatutnya dekat sini dia akan ada harga. Okey, dia akan ada harga 2 tahun, iaitu tahun 2016 dan tahun 2020. Tapi dalam soalan ini tak ada harga. Dia ada indeks harga dan pemberat sahaja. Bermakna soalan ini tentu akan ada tanya pasal harga. Okey. Itu Terengganu. Okey, kita tengok sekejap soalan Sabah. So saya akan go through semua macam tu dulu sebelum saya terang pada satu soalan. Okey, you tengok untuk negeri Sabah di sini. Kalau awak tengok pemberat dia ada kosongkan. Dekat fashion ni dia kosongkan. Jadi you kena refer di sebelah situ. Apa dia? Pemberat dia di situ 200. Dia tidak tuliskan di situ. Okey. Dan kalau awak tengok dekat sini, harga ada. Indeks harga dia kosongkan. Soalan negeri Sabah ni soalan biasa. Kenapa? Sebab awak tengok, dia suruh cari X, dia suruh cari Y, dia suruh cari Z. Di mana formula dalam tajuk index number, kita ada dua formula. Satu formula adalah I equals to Q1 bahagi dengan Q0 darab 100. Bila kamu menjawab soalan, pastikan dulu label mana I, mana Q1, mana Q0. Okay, I is your index harga. Okay, price index. So kat sini I kamu. Labelkan. Dia kata 2018 berasaskan 2016. Berasaskan 2016. Bermakna 2016 awak punya Q0. Ini awak punya Q1. Bila kita dah label, mudah untuk kamu masukkan dalam formula. Okey, kalau kamu tengok satu formula tapi 3 soalan ditanya. Kenapa saya kata 3 soalan ditanya? Awak tengok dekat sini dia tanya X, Y, Z. Ini ada X, ada Y, ada Z. Jadi kalau kita tengok soalan ini, Okey, kalau awak tengok soalan dekat muka surat 5 ni, nampak? Dia tanya cari X, Y dan Z. Jadi kita guna satu formula sahaja. Okey, jadi kalau saya laju atau awak tak faham, tolong tanya. Jangan bagi saya syok sendiri, tapi kamu tak faham. Okey. So kita tengok soalan X. X dia tanya apa? X is you punya Q0. Okey, X awak punya Q0. Okey? X ni X awak punya Q0. Jadi kita tengok row yang ini, baris ini. I-nya ada, Q1 ada, Q0 tak ada. Jadi kita masukkan I kita adalah 110. Okey, sekejap I kita di sini adalah 110. Sekejap, saya besarkan sikit. Okey, I kita di sini adalah 110. Okey. Lama, sekejap Okey, 110 sama dengan Q1 kita. Q1 kita adalah 24. Bahagi dengan Q0 kita X darab 100. Awak akan dapat nilai X. Okey, jadi awak akan gerakkanlah X pergi sana. So, you akan dapat X sama dengan 2400. Awak bahagi dengan 110. Okey, dia tanya Y. Y tu duduknya di mana? Y tu kalau kamu tengok kedudukan Y itu berada di I. Jadi Y kita ialah I. Jadi kita buat Y sama dengan Q1. Q1 kita untuk Y adalah 18. Q0 kita 12 darab 100. Awak tekan kalkulator. Awak dapatlah nilai Y.
Dan yang terakhir Z. Z kita adalah Q1. I-nya ada. I dia 130. Q1 kita Z. Bahagi dengan RM9.50 darab 100. Dekat sini yang biasanya pelajar akan tersilap. Okey, hati-hati. Masa kamu nak gerakkan ni, kena hati-hati. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, kita akan buat, okey. Saya nak Z. Hati-hati maksudnya gerakkan satu-satu. 130 darab 9.5 sebab dia bahagi. Darab, so bahagi dengan 100. Awak dapat Z. Okey, so itu kalau awak tengok 3 markah. 3 markah dan 3 yang ditanya. Okey, hanya menggunakan satu formula. So, saya harap yang ini awak boleh buat. Ini bentuk soalan yang biasa. Saya tunjuk ni bentuk soalan yang biasa. Okey, jadi ini yang biasa maksudnya saya kena tunjuk dululah ini yang asas. Bentuk paling mudah, inilah soalan dia. Okey, settle. Awak dapat semua jawapan. Okey, so pastikan sebab tu saya kata untuk hari ini tak kisah di mana pun awak berada. Okay, sebab sebenarnya bila awak tengok record, dia tak berapa sama dengan awak join terus. Kalau record ni, kan awak nak tanya dengan siapa? Kalau awak rajin nak PM saya tu tak apa. Masalahnya awak sangat rajin. Okey, jadi sekarang kita akan tengok apakah kita punya X. So, awak tekanlah kalkulator. 2,400 awak bahagi dengan 110. Okey, so awak tekan kalkulator 2,400 bahagi dengan 110. Saya harap kamu sama-sama dengan saya buat. Jadi X kita dekat sini kita dapat RM21.82 round off. So 21.82. Y kita 18 bahagi 12. Okey, dapat jawapan you darab 100. You dapat 150. Okey, ada orang masuk. Kita tengok dapat masuk dah. Okey. Dan yang terakhir Z. Z-nya 130 darab 9.5 bahagi dengan 100. Kamu dapat Z kita adalah 12.35. Di sini yang sangat penting adalah Y. Kalau Y awak salah, soalan ini awak cuma dapat 2 markah. 2 atau 3 markah. Kenapa? Sebab bila salah Y, awak dah menggunakan data yang salah untuk mencari jawapan pada soalan yang seterusnya. Sedangkan awak tak sedar yang awak buat kesalahan. Okey? Clear Yang ini saya rasa tak ada masalah sangat lagi. Okey, next. Kita tengok seterusnya. Okey, ada orang masuk. Boleh masuk tak ni? Okey, boleh. Okey, tahniah. Ada 62 orang. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, jadi dia kata indeks gubahan. Indeks gubahan 2018 berasaskan 2016. Apa dia indeks gubahan? Indeks gubahan ni kalau matematik dia macam purata, mean. Apa dia formula indeks gubahan? So, awak tengok dekat sini. Indeks gubahan formula dia adalah I sama dengan, I ada tanda. Jumlah I darab W bahagi dengan jumlah W. Apa dia I? I yang inilah. Apa W? W ikut soalan lah pemberat awak tadi. So, kita akan buat satu demi satu di sini. Ini awak kena tunjukkan sebab dia ada markah. Jadi sebab tu sekiranya Y awak salah, maka dekat sini jawapan akan salah. Tapi awak masih dapat jalan kerja satu markah. Sebab awak masukkan nilai walaupun salah tapi masuk dalam formula dengan betul. Jadi awak tak dapat jawapan yang bawah ni. Jadi bila yang bawah ni nanti tak dapat, cuma dapat markah K1, bermakna yang bawah yang seterusnya awak tak akan dapat. Okey, kita tengok kita punya pemberat kita. Mana tadi pemberat kat atas Okey, pemberat kita dekat sini
Okey, 230. Okey, saya buat dekat sini senang nak nampak. Jadi I tanda iaitu composite index atau indeks gubahan. Awak tekan kalkulator 110, tekan kalkulator, saya tulis awak tekan darab 230 tambah 116 darab 520 tambah Y kita tadi 150 darab dengan 380 tambah 130 darab dengan 670. Okey, tambah dengan 125 darab 200. Bahagi berapa? Awak tambahkan. Pemberat dia 230 tambah 520. Okey, tambah dengan 380, 670 tambah 200. Jadi kat bawah ni bahagi dengan 2000. Okey, atas tu berapa? Siapa kira? Tolong bagi tahu saya siapa yang kira? Siapa yang kira? Berapa? 254,720. Betul? Yes. Betul. Yes. Okey, bahagi 2000. Okey, tekan kalkulator. 254,720 bahagi answer. So you dapat di sini adalah 127.36. Okey. Jadi saya harap ni hati-hati. Tolong ingat, mesti jawab ini dulu. Tajuk ini wajib. Wajib. Tingkatan 4 ke tingkatan 5? Tingkatan 4 awak no choice. Awak memang untuk awak punya final nanti, 2 topik ni saja yang ditanya. Iaitu nombor indeks dengan segi 3. Jadi, macam mana pun bentuk soalan nombor indeks, kena jawab. Okay, next. Okay, habis Kita tengok berapa markah kamu dapat. Kat sini 6 markah. 6 markah. Jadi tak akan ada pelajar yang dapat kosong sepatutnya. Tak akan ada pelajar yang dapat markah bawah 10 sepatutnya. Ini baru soalan A dengan B pertama sahaja. Awak dah dapat 6 markah. Ikmal apa? Ikmal Haris ke Akmal? Apa nama dia tu? Limesi. Ada tak dia? Tak ada 5A, Mio ada tak Mio? Mio? Tak ada. Kusyairi? Kusyairi. Kusyairi Zaimah. Betul lah. Ada tak? Tak ada juga. Alamak. Faiz ada. Naim ada. Alhamdulillah. Afiq ada. Ada ke? Okay. Okay, next. Kita tengok seterusnya. Okay, tengok sini. 5D ramai tak? 5D angkat tangan. 5D dodol. Okay, 1, 2. Okay. Kau orang yang sama angkat tangan 2 kali. Okay, tak apalah. 5B bola. Okay. 4A. 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 Tak ada. 4B. 4C. 4D. Tingkatan 4 tak ada yang join. Oh, ni tingkatan 5. Apa dia? Bunyi angkat tangan ni hilang. Oh, tapi orangnya ada ni. Saya rasa suara tingkatan 4. Okey, tak apa. Okay, next. Kita tengok soalan seterusnya. Kalau kamu tengok, okey, kat sini dah beberapa negeri saya dah susun soalan jawapan. Kalau kamu tengok soalan dia lebih kurang. 1 A, B ni dia akan gunakan A guna formula index. B guna composite index. Bawah semua nanti guna index balik. Composite index hanya digunakan sekali saja. Tak percaya awak tengoklah soalan-soalan ni nanti. Okay, next. Ni awak tengok. Jumlah jualan majalah pada 2016 sebanyak 50,000. Dia suruh kita kira 2018. 2016 50,000 majalah. Dia tak sebut pun majalah kediaman ke, kereta ke, masakan ke, sukan ke, fashion ke. Dia tak ada bagi nama majalah mana. Dia kata majalah.
Bila majalah maksudnya keseluruhan. Dia bagi tadi 50,000 iaitu harga. Harga majalah yang dijual pada tahun 2016. Dekat sini kita ada 2016 dan 2018. 2016 kita dah tahu kita punya Q kosong. Saya dah kata soalan ni A guna indeks harga, B composite, C dan seterusnya indeks balik. Jadi untuk soalan seterusnya kita gunakan I balik indeks. I kita Q1. Q1 2018. 2018 lah yang dia tanya tadi. So dia tanya harga pada 2018. Di mana 2016 dia adalah 50,000. Okey, darab 100. Kamu akan kata, cikgu, sini tak tahu, sini tak tahu. Macam mana nak jawab? Okey, sebenarnya I-nya kita dah tahu. Apa I-nya? I-nya adalah composite index, iaitu indeks gubahan yang kita kira dekat atas tadi. Kenapa indeks gubahan kita jadikan indeks harga? Okey, indeks gubahan ini kita kira untuk keseluruhan jenis majalah. Jadi kat sini pun cerita pasal keseluruhan jenis majalah pada satu tahun tertentu. Jadi I dia kita akan gunakan 127.36. So, awak bolehlah cari harga pada tahun 2018. Okey, sebenarnya soalan ini ada pelajar sebahagian pelajar yang dia dah buat dengan saya jadi tak apalah, sekurang-kurangnya awak boleh ingat balik Okey, jadi dapat jawapan you bahagi dengan 100. Maka harga pada tahun 2018 adalah 63,680. Faham? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, next. Kita tengok seterusnya. Awak tengok. Tengoklah macam ni. Pelajar tingkatan 5 yang dah jawab soalan-soalan ni, dia akan nampak. Soalan dia sama je bentuknya. Saya harap hari tu dia orang semua dah boleh buat ni tajuk-tajuk soalan-soalan ni. Sebahagian daripada pelajar ni. So kita tengoklah dia boleh buat balik ke tak ni. Awak tengok harga majalah meningkat sebanyak 10% 2018-2020. Ingat. Wujudnya tahun baru. Wujudnya tahun baru. Apa maksud tahun baru? Kita cerita tadi 2016 dan 2018. Tiba-tiba ada 2020. Ingat, sebenarnya ada pelbagai kaedah yang kamu boleh gunakan. Tapi pelajar saya, yang saya ajar di kelas, yang pelajar saya, dan biasanya saya ajar online pun saya akan gunakan kaedah ini. Saya akan gunakan jadual. Saya akan gunakan jadual. So pelajar akan tanya, cikgu, bila masa nak guna jadual? Jadual digunakan apabila wujudnya tahun baru. So sini 16, sini 18, ini tahun 2000. 20. Ini 16, 18, 2020. Tahun dikira macam ni. Tahun kecil, besar. Tahun kecil ke bawah, besar. Cara baca, 2018 berasaskan, 2016 berasaskan 16. Tahun yang sama. Tahun yang sama kita letak 100. 18, 100. Sini pun 100. Jadi sekarang kita akan tengok. Harga majalah meningkat sebanyak 10%. 2018 ke tahun 2020. Ayat dia 2018 ke tahun 2020. Bermakna tahun asas kita 2018. Sebab 2018 ke 2020. Kalau dia kata 2018 berbanding 2020. Kalau macam tu, tahun asasnya akan jadi 2020. Kat sini, 2018 ke 2020. Jadi, tahun asas kita adalah 18. Jadi,
kita tengok sini. 2020 berasaskan 18. Dia kata meningkat 10. Asal dia 100. Bila dia meningkat 10, maka dia akan jadi 110. Kalau dia menurun 10, dia akan jadi 90. Hitung indeks gubahan 2020 berasaskan 16. Ini yang dia tak tanya. Saya buat tanda soal. Untuk menggunakan kaedah ini, make sure kita jumpa segi 4 di sini. Jadi dalam segi 4 ini, kalau kamu tengok dekat sini kosong. Kat sini kosong sebenarnya kita dah kira. Iaitu 18 berasaskan 16 tu dia yang kita kira tadi. 127.36. Jadi di situ 127.36. 127.36. Cara penyelesaian kita ambil yang dalam warna hijau. 127.36 bahagi 100 sama dengan tanda soal bahagi 110. Saya nak tanda soal, so ini naik sana sahaja. So awak tekan kalkulator 127.36. Awak bahagi dengan 100, awak darab dengan 110. Maka awak akan dapat 2020. Kan dia minta kat situ indeks gubahan iaitu I 2020 berasaskan 2016, you dapat 140.10. Dapat tak? Dapat tak? Dapat. Okey. Dapat. Okey. Sekiranya kamu jumpa soalan tanda soal di bawah. Okey, ni saya contoh Kalau tanda soal tu di bawah. Okey, contoh dekat sini 110, kat sini tanda soal. Kalau tanda soal dekat bawah, awak apa yang perlu buat? Tukar tempat. Tanda soal naikkan atas, jadi 110 duduk bawah. So, yang ini 100 dekat atas, 127.36 dekat bawah. Jadi tukar tempat macam itu. Supaya kenapa? Senang. Awak tinggal naik macam tu saja. So awak akan tekan kalkulator 100 bagi 127.36 darab 110. Kalau tanda soal dekat bawah nanti jadi lintang pukang. Tengok 127.36 per 100 sama dengan 110 per tanda soal. Ini pergi sana kan? Ini pergi sana. Jadi banyak sangat laluan. Sebenarnya tak ada masalah. Tapi saya takut pada pelajar yang bermasalah algebra. Jadi dia akan sangkut yang ini. Okey, boleh? Okey, ini bentuk soalan yang paling mudah. Yang paling mudah. Okey, saya nak tunjuk. Okey, ada soalan apa-apa tak? Setakat ini boleh? Boleh. Boleh kan? Yang ini masih mudah. Okey, sekejap ya. Lah. Arif dah masuk belum? Arif 4C. Oh, dia punya internet kot. Dah. Dah masuk dah? Dah. Tadi ni slow. Okey, tak apa. Okey, tahniah. Okey. Okey, next. Kamu kena bersyukur kan? Kamu nak SPM, kamu masih boleh berusaha. Walaupun kita tak bersemuka. Dia jauh-jauh kan dia rindu-rinduan nanti kan? Kalau dekat asyik tengok muka, aduh cikgu ni asyik je soalan ni, buat ni. Kamu bayangkan kawan-kawan yang berada di kawasan yang banjir. Macam mana nak study? Buku pun tak dah ke mana entah. Kan? Berapa ribu pelajar yang terlibat. Okey? Adakah saudara mara kamu yang terlibat dengan banjir? Ada tak? Tak ada Ada. Oh, ada Tadi saya pergi dekat area hijau tu kan. Dekat kawasan tu. Allahu Akbar. Orang masih kerusi-kerusi kat luar kan, barang-barang rumah dia sebab nampak bekas air. Memang yang tadi tu mungkin kawasan tak teruk sangat lah.
dia punya kawan. Sebab rumah dia rumah bawah kan. Jadi memang paras tingkap tu habis. Jadi itulah. Jadi awak kena bersyukur. Okay. Bersyukur. Macam mana cara awak bersyukur? Awak kena usaha. Dan awak doa. Sambil tu awak doakan kawan-kawan awak yang terlibat dengan banjir. Yang sedang nak terlibat dengan banjir. So diorang tu awak belajar tapi bagi sedikit ilmu tu sedekah dekat dia. Kan benda ni kalau Allah nak bagi walaupun dia tak study kan. Tapi sebab dia dilanda musibah macam tu, mungkin dia boleh jawab dengan laju. Dia pun terkejut nanti. Tak belajar pun boleh jawab. Semuanya dengan izin Allah. Okay, kalau kamu ni yang dalam keadaan okey pun tak nak cuba berusaha, jadi jangan beranganlah. Kok nanti macam cikgu cakap, aku boleh jawab masa peksa. Berangan je boleh lah, tapi tak akan dapat punya. Okey. Amjad, okey Amjad kau? Amjad? Ke dah keluar dah? Okey. Oh, ada lagi. Okey Amjad Okey, tengok sini. Dekat sini, saya nak tunjuk kamu, nanti kamu cuba buat tau. Kamu cuba buat. Mesti cuba buat. Okey, dekat sini nampak tak? Dia kata tambah 10. Bila tambah 10, maksudnya dia akan, ini menunjukkan dia meningkat. So, dia akan meningkat 10%. Macam itulah. So, 110. Jadi dekat sini ni, kenapa saya nak bincangkan soalan ini? Sebab dia ada tambah Q. Tambah Q. Tambah Q ni sebenarnya soalan minta Q. Jawapan dekat sini nanti kamu dapat. Saya rasa jawapan ni hari tu dia terbalik. P dengan Q. Saya dah betulkan tapi saya lupa. Yang skema ni okey, saya dah betulkan dah. Jadi kalau awak tengok dekat sini, nampak tak? Sebenarnya Q tu cuma ambil 47.2. Okey, kita buat yang ini. Kita buat yang ini sebab soalan SPM pernah ditanya yang ini. Okey, iaitu di sini dia cuma tanya apakah nilai Q. Pada tahun itu soalan SPM tu dia tanya apakah perubahan yang berlaku. Perubahan yang berlaku sepatutnya pelajar jawab meningkat atau menurun. Tapi masa tu pelajar tak buat kesimpulan meningkat atau menurun. So markah dia hilang 1 markah. Okey, tengok kat sini. Jadal lah pula. Ya Allah, jadal. Jadual 2 menunjukkan indeks harga bagi 4 barang A, B, C, D pada tahun 2020 berasaskan 2017. Dan peratusan peningkatan. Nampak tak? Dia kata peratusan peningkatan atau penurunan dalam indeks harga bagi keempat-empat barang. Pada tahun apa ni? Dia kata dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Okey. Jadi dekat sini dia kata barangnya ada 4 A, B, C, D. Indeks harga 2020 berasaskan 2017. Ini adalah indeks harga 2020 berasaskan 2017. Ini bukan indeks harga tapi baru peratus. Ramai pelajar akan buat ini 110 seolah-olah indeks harga. Sebenarnya untuk mencari indeks harga 2019 per 2017, sebab ini kan, ini 1917, apa yang perlu buat adalah you ambil ini darab dengan ini. Jadi macam saya kata tadi, bila wujudnya 3 tahun, awak buat jadual. Ni saya tunjuk dulu kaedah jadual. Lepas awak dah faham, awak boleh guna kaedah yang lebih cepat lah. Awak tengok jadual ni, awak tengok, ni ada 3 tahun kan. Bila 3 tahun je, saya kata buat jadual. Okey, 2017, 19, 20. Jadual 17, 19, 20. Sini 100, 100. Okey, kemudian 20 per 2017. Iaitu kat sini. Saya ambil yang ini dulu Iaitu dia kata adalah 160. Okey. Sekarang awak tengok soalan tanya P dengan Q tau. Dia tanya P dengan Q. Okey, dekat sini soalan kata apa? Indeks harga barang B. Okey, indeks harga barang B. Okey. So, saya jawab B ni saya tak ambil yang ni.
Okey, indeks harga barang B. So kita tengok row dekat B. Pada dan D pada bagi tahun 2020 berasaskan 2019. 2020 berasaskan 2019 adalah 125 dan 130. Okey. Jadi kat sini ini ingat ini bukan indeks dia. Nak cari indeks dia awak kena buat, kena cari. Okey. Jadi nak cari ni macam mana? Nanti kita guna kaedah jadual. So awak tengok sekarang yang B dengan D dia bagi seolah-olah kolom dia kat sinilah, iaitu I 2020 berasaskan 2019. Dia kata untuk B 125 dan untuk D dia kata 130. Dia bagi dua tu je sebab dia nak cari jawapan P dengan Q. Okey. Jadi awak nampak dekat sini wujudnya 3 tahun. 20, 17 dan 19. Jadi kita tengok dekat B 20 dengan 17. Dekat sini 20 dengan 17 ialah 184. Okey. Kemudian nampak tak peratus peningkatan 19/17 dekat sini. Dia kata peratus peningkatan tak ada. Peratus peningkatannya tak ada. Peratus peningkatan tak ada, so saya letak Q di situ. Mikael. Okey. Kemudian you tengok dekat sini. 2019. 2019 adalah 125. Okey. Jadi macam yang saya kata tadi, so you nampak kat sini dah jadi segi 4. Jadi kita akan buat Q per 100 sama dengan 184 per 125. So you akan dapat Q sama dengan, awak tekan kalkulator, 184 bahagi 125. Okey, darab dengan 100. Maka awak dapat Q-nya 147.2. Okey, ingat soalan kata tambah Q. 147 ini dia sebenarnya bukan nilai Q yang ini. 147 adalah total. Asal berapa? Saya dah kata. Asal mesti 100. Bila dia 147, maksudnya nilai Q kamu sebenarnya adalah pertambahannya, iaitu 47.2%. Faham? Sebab tu dia buat tambah di sini. Kenapa dia tambah? Sebab dia daripada 100 jadi 147. Jadi Q-nya jawapannya ialah 47.2%. Jangan tinggalkan 147. Okey. Clear Okey, soalan C. Soalan C pun sama. Kita buat jadual. Saya yakin kalau awak boleh follow jadual ni sebab ada kelas cikgu tak ajar guna jadual kan. So 17, 19, 20. Jadual ni paling selamat bila masa 3 tahun. Tak kisahlah soalan macam mana pun. Awak nampak 3 tahun awak guna jadual. Sini awak letak 100, ini awak letak 100, ini awak letak 100. Okey. You tengok dekat D. 20, 17. 20, 17. Dia kata P. Okey. 19, 17 di sini. Meningkat 15. Bermakna di sini 115. Okey. Kemudian 20 dengan 19 adalah 130. Jadi awak boleh cari nilai P. So nilai P di situ iaitu 115 bahagi dengan 100 darab dengan 130. Awak dapat P di sini adalah 149.5. Yang ini biarlah, tak payah jadikan 49. Sebab dia bukan pasal peratus peningkatan atau penurunan. Jadi P kita adalah 149. Faham? Boleh? Okey. Jadi soalan ini saya tak akan bincangkan semua. Saya cuma bincangkan pada bentuk soalan ni.
Yang ini ni, saya nak beri penekanan yang ini. Sebab yang lain nanti sama je. Awak dah ada dia punya indas harga kan? Ini dah ada indas harga dia. So, apa yang awak buat di sini, macam ni kan dia 10 kan? So, apa nak buat? Sebenarnya 160 dan kalau awak tengok ni, dekat item A dan C belum ada kan? Okey, kita tengok. Item A dan C belum ada. So, you tengok kita guna jadual. Kita guna jadual sama juga 17, 19, 20. 17, 19, 20. Sini 100, 100, 100. Okey, 19, 17. 19, 17 peningkatan 110. Okey, 20, 17. 20, 17 adalah 160. So, yang kita nak iaitu 2020 dengan 19 di sini. So, di situ nampak? Inilah yang saya kata tadi yang perlu kita terbalikkan. Kenapa kita perlu terbalikkan? Sebab X berada di bawah. So, saya akan buat X per 160 sama dengan 100 per 110. So, tekan kalkulator. 100 bahagi 110 darab dengan 160. Maka awak dapatlah jawapan di sini iaitu 145.45. Begitu juga dengan C. Awak boleh cari. Gunakan jadual. Okey? Okey, habis. Nanti yang lain kena buat. Ada banyak negeri ni. Awak kena buat. Okey. Yang ini Kelantan. Sekejap ya. Soalan. Mana 219, kejap ya. Okey, dekat soalan ini. Kalau awak tengok soalan Kelantan ni, kenapa saya nak tunjuk juga untuk Kelantan? Sebab pemberat dia bagi nisbah. Pemberat dia bagi nisbah. Jadi kalau awak tengok dekat sini, dia ada indeks. 2018, 16. 2020, 16. Maksudnya mesti ada menggunakan jadual sebab dia 3 tahun. Jadi awak tengok, soalan kata cari indeks harga R. R. Mana R? Ini R. Pada tahun 2020, 2018. Jadi kita guna jadual. Kenapa guna jadual? Sebab kita ada 3 tahun. Okey, sebab dia nak 2020, 2018. So, awak guna jadual lah. Okey, guna jadual. Tengok, saya tunjuk juga lagi. Okey, dia bagi 2016, 18, 20. 16, 18, 20. 100, 100, 100. Okey, kalau awak tengok, dekat dia tanya R. Kan, dia kata R. R je lah kita tengok. 18, 16. 18, 16 di sini. So, kita masukkan sini 1, 2, 5. Then 20, 16. 20, 16 adalah 160. Soalan tanya 20, 18. Inilah yang dia tanya. Okey, X di bawah awak naikkan ke atas. Ini soalan biasa. Cuma luar biasa sedikit, dia bagi pemberat dalam nisbah. Dan yang lain samalah, tak ada masalah. Boleh? Tolong buat. Saya pesan awak mesti buat. Kalau awak tak buat, awak sendiri yang rugi. Sebab saya memang tak akan bincangkan untuk ke semua soalan. Okey, kejap saya akan cari soalan. Okey, macam ni awak nampak soalan SABK iaitu Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Tak silap saya kat sini. Nampak tak dia kosongkan F? Oleh kerana dia bagi dalam peratus, automatik you tahu F. 100 tolakkan kedua-dua ini. Jadi dekat sini nanti, bila nak cari composite index, awak akan buat kan? D. Awak punya D, 121 darab dengan 50. Tambah 106 darab dengan 35. Tambah awak punya Y darabkan. Bahagi ramai pelajar nanti dekat sini. Awak tengok kat sini awak punya Y darablah. Ramai pelajar nanti bawah ni. Dia pergi buat 50 tambah 35 tambah F. Janganlah buat macam tu. Sebab awak tahu dia adalah peratus. Terus letak bawah ni 100.
jangan pergi buat 35 tambah 50 tambah F. Kalau dia darjah sudut, nanti bawah ni awak buat 360. Faham? Boleh ya? Okey, dekat sini dia dah bagi dah awak punya composite index. Okey. Ni nampak dia dah bagi indeks harga, composite indeks harga. Dan soalan akan tanya juga pasal indeks harga kat sini. Yang soalan SABK ni agak mudah lah. Soalan dia direct je. Sebab saya tengok sebenarnya soalan negeri-negeri ni kita punya macam susah sedikit lah. Sikit je, tak banyak pun. Okey, nampak? Ni dia bagi dalam M. Ni korang jawab ni kan? Selangor punya kan? Korang punya soalan yang ni ke? Dah tak ingat dah. Sebab Selangor dia ada 2 set soalan. Okey, sekejap saya cari satu lagi soalan. Tapi saya lupa di mana. Ni ke? Ni saya dah betulkan skema dia. Dia silap. Siapa Naim ke Yasmin ke? Siapa? Ingat tak? Yang tahun, dia punya tahun tu, dia buat tahun asasnya tahun terkini tu. Soalan negeri mana hari tu kita buat? Ingat tak? Siapa ada? Nabila ke? Fatin ada? Fatini ada? Fatini? Tak ada. Aikal? Tak ada. Mirul? Oh, ngelak ni budak-budak ni. Okey, nanti awak tengok, saya lupa kejap Dia ada satu soalan negeri tu. Dia punya tahun tahun asas dia tahun selepas. Siapa yang join kelas dengan saya? Tolong ingatkan negeri mana tu kita buat? Tak ada Oh, mengelak semua budak saya tak join. Naim? Naim ingat tak Naim? Tak ada suara saya ke? Korang tak menjawab ni? Dia ada suara. Suara cikgu ada. Suara saya ada. Diorang je tak jawab sombong. Dia orang tak jawab. Soalan negeri mana? Ingat tak? Siapa ingat? Saya tak ingat. Pahang? Pahang? Tak ada. Banyaklah kau. Aku tak ada soalan Pahang pun kat sini. Cikgu pelik kan? Ni siapa punya suara ni? Setiap cam je. Azwar. Seorang Faiz, seorang Azwar. Ni. Ni. Awak nampak tak kat sini ni? Soalan D ni. Dia kata jika kos menghasilkan sebiji kek pada tahun 2018, 30% lebih rendah berbanding 2020. Jadi dekat sini, awak nampak dia tanya indeks gubahan 18 berasaskan 16. Nampak soalan D ni dia 3 tahun. 3 tahun sama juga. Awak susun sini 16, 18, 20. 16, 18, 20. 100, 100. Jadi tengok ayat soalan ini. Jika kos menghasilkan sebiji kek pada tahun 2018, 30% lebih rendah berbanding 2020. Jadi dekat sini kita akan buat 2018 berasaskan 2020. Dia kata berbanding 2020. Dia kata apa? Kat sini rendah. Jadi maksudnya bila dia rendah dia kurang. 100 sorak 30. Jadi kat sini 70. Nampak? Ini yang saya nak terangkan. Sebab tahun asas dia tahun yang terkini. Hitung indeks gubahan 18 berasaskan 16. Dia tanya yang sini. Nampak tak? Tak jumpa pun segi empat dia. Jadi untuk soalan ini, kamu kena gunakan segi empat di bawah. Awak cari dulu X yang ini. Jadi awak dapat X per 100 sama dengan 100 per 70. Jadi awak akan buatlah 100 darab dengan 100, awak bahagi dengan 70. Awak dapat X awak di situ adalah 142.86. Okey? Setelah kamu dapat X dia kat situ, 142.86. Okey?
Dekat sini 2020 berasaskan 2016. Kita dah cari ke atas ni. Nampak ni? Hitung harga P. 2020 berasaskan 2010 Oh, ini 2010. Ni atas. Okay, sekejap ya. Ni kat atas. Nampak ni? Dia kata given the composite index, okay, the composite index for the item in year 2020 based on the year 2016 adalah 127. Dekat sini 127. Jadi kat sinilah lainnya soalan ini. Sebab you tak boleh direct dapat segi 4 pada soalan yang kita nak. Kita nak X ni tadi. Biasanya kalau kita nak X ni, kita akan dapat segi 4 dekat atas ni. Tapi tadi, masa kita nak X ni, 127 ni kita ambil dari atas ni. 2020 berasaskan 2016. Ini 127. Jadi tadi, kalau sini dah ada 127, X yang ditanya, dekat sini kamu tak tahu. So, kamu kena cari yang bawah ini terlebih dahulu. Faham? Faham? Boleh Okey, jadi inilah lain dia. So, saya harap tolong tengok soalan-soalan yang saya beri penekanan. Sebab itu bentuk yang lain. Terengganu. Okey, tadi soalan mana tadi? Awak tengoklah tadi. Okey, yang Sabah ni soalan biasa. Sabah ni soalan paling biasa. Basic. Wajib kamu boleh buat. Saya dah terang. Lepas ni cuba jawab. Kamu tak payah pergi sibuk nak cari soalan dekat buku-buku lain. Tolong jawab soalan-soalan trial yang saya akan kongsikan. Bukanlah soalan tu sebiji keluar. Tapi maksudnya soalan trial tu adalah bentuk-bentuk soalan yang merangkumi semua topik yang kamu belajar dalam AdMed. Tapi kalau dia soalan non-rutin yang dikebatkan, lain sikit lah. Tapi konsepnya ada semua pada set-set negeri ni. So awak buat dulu yang Sabah. Lepas Sabah you boleh try Terengganu. Okey, lepas tu awak boleh try soalan mana tadi ni? Kelantan. Kelantan pun mudah juga, tak susah sangat. Cuma bezanya Kelantan pasal peratus. Kelantan ni dia ingatkan balik soalan pada tahun, saya tak ingat tahun bila, tapi soalan ini pernah keluar. Soalan tanya, apakah perubahan yang berlaku? Pelajar pergi tinggalkan je 147. Sepatutnya dia kena buat kesimpulan berlaku peningkatan sebanyak 40 apa tadi 42.7 ke 47.2 tadi. Tu. Itu sahaja jawapan dia. Dia bukan minta keseluruhan. Faham? Boleh? Boleh. Okey. So oleh kerana ini yang pertama kita buat, so saya stop di sini. Okey, untuk tajuk nombor indeks, saya lepaskan tanggungjawab ini pada kamu untuk kamu jawab semua soalan. Tolong ya, awak cuba jawab. Jangan tengok dulu jawapan, skema jawapan. Skema jawapan ada. Buat dulu, make sure, pastikan, buat dalam masa 15 minit itu wajib siap. Awak set masa. Kalau awak tak siap 15 minit, awak berhenti dan awak cuba tanda berdasarkan skema. Awak cek berapa awak dapat. Dan pastikan awak kena buat sehingga awak dapat full mark. Boleh? So next class kita akan tengok pada linear programming ataupun segitiga. Okay, untuk hari ini saya buat 1 jam sahaja. Next nanti insyaAllah. Okay, saya akan buat minggu ni esok malam insyaAllah saya akan buat. Apa-apa saya akan update balik petang esok. Jadi kalau saya tak bagi tahu apa-apa tu maksudnya tak adalah. So tolong alert dalam grup Telegram. Saya akan buat dulu topik-topik tingkatan 4 yang wajib kamu kuasai. Jadi pelajar tingkatan 4 boleh join. Faham? Boleh? Okey, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tak sekarang? Ada tak? Tak ada Tak ada. Okey, kalau tak ada, tahniah. Tadi ada 60 lebih, sekarang dah ada 50 lebih orang. Okey, Alhamdulillah. So, saya harap lepas ni pastikan ajak kawan-kawan lain yang ada untuk join. Tingkatan 4 dan tingkatan 5 sepatutnya kita ada hampir 250 orang. So, saya harap esok kita boleh, untuk kelas seterusnya, kita boleh capai pada 100 lebih orang. Boleh? Okey, so saya stop. Okey, saya stop kat sini. Jumpa next class. Okey, bye. Assalamualaikum.
Salam. Okey. Terima kasih, Go. Sama. Okay, Terima bye. kasih, Go. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Sama. Oh, ramai juga belajar tingkatan 4. Okey. Ya Allah, Aiman muka.